target kita ialah pelajar di sekolah ataupun kita berada dalam keluarga yang besar, mungkin ada sesuatu mesej yang kita nak sampaikan kepada mereka, maka ia merupakan satu laluan yang membolehkan seseorang itu terlibat dengan memberi sokongan yang baik kepada mad'u. Antara kerja yang paling utama kita kena faham dulu, seorang pendakwah mesti mempunyai tujuan mereka tersendiri. Pertamanya, kalau kita tengok dekat senarai yang Ustaz buat tunjuk di sini, seorang pendakwah, da'i ini yang nak melaksanakan dakwah, dia mesti memastikan tujuan mereka ialah nak menyampaikan Islam. Maksudnya, dia bukan pergi nak cerita Islam ni, ini. Bukan. Dia nak pastikan orang itu mengenali Islam, faham dan boleh mengikutinya. Kenal Islam, faham. Kalau yang non-Muslim. Orang Islam Muslim dah, kenal, faham, hayati. Apa yang kita nak sampaikan mesej Islam. Jangan kita nak bawa itu adalah Islam secara umum. Bila kita nyatakan kepada mereka Islam secara umum, mereka tak boleh nak pegang. Kalau kita katakan mesej yang kita nak sampai itu berkaitan dengan akhlak. Apa dia berkaitan dengan akhlak? Kita pun kata memberi salam. Dan dengan bukan Islam, apa bentuk salam tadi? Senyum. Bertegur sapa. Artinya kita dapat itu mesej Islam. Supaya kita tidak mewujudkan satu gap antara pendakwah dengan antara da'i dengan mad'u. Satu. Yang keduanya, kita nak pastikan bahawa mad'u tadi berada dalam situasi kebajikan. Contoh dia, bila mad'u tadi berada dalam situasi pergolakan, palo, musuh dan sebagainya, ataupun waktu mereka tak selesa. Contohnya ada waktu, kita kata sambil makan ini ada masa yang sesuai. Tetapi ada manusia sambil makan dia tidak boleh kita menegur dan membuat sesuatu. Menyebabkan dia sebut tak boleh nak makan. Menyebabkan dia tinggal hidangan. Jadi, bagaimana kita nak jamin kebajikan sasaran tadi? Masuk kebajikan ialah mencakupi semua aspek. Sebab itu seorang da'i mesti melihat air muka mad'u. Mesti memilih masa yang sesuai, memastikan kebajikan dia terjamin. Bila masa, kalau kita perlu beri makan, lepas makan baru kita bincang ni, bincang hentam dulu sebelum makan baru ajak makan. Itu tak edit. Dia akan rasa kenyang, buku di hati, nak marah pun ada, geram pun ada. Baik, yang berikutnya, apa tujuan da'i tadi ialah nak membantu dalam menyelesaikan masalah. Contoh dia, kalau kita membantu seseorang yang ada konflik dalam keluarga. Remaja misalnya yang ada konflik dalam keluarga. Kita bantu dia minggu ni. Minggu depan dia datang lagi. Minggu depan sekali lagi dia datang lagi. Pendakwah ini dia kena sabar. Menerima mad'u secara dakwah fardiyah. Sabar nak sebut, ada keluarga yang anaknya bermasalah daripada umur 13 tahun. 13, 14, 15, suatu umur 13, waktu umur 15, 3 tahun berikutnya dia masih berulang mari jumpa. Umur 15 saya bagi tahu, Kak, anak ni dah sampai tahap wajib kena kahwin. Dia kata anak saya perempuan Ustaz baru 15 tahun, tak cukup umur lagi. Tetapi tak cukup umur pun boleh dengan persetujuan wali. Sebab anak ini dah teruk. Dah ikut lelaki merata-rata dah. Ada pun dia sebut ini tak nak bagi. Kata tak boleh kata. Cuba tanya anak, apa yang anak nak sekarang? Dia mengaji tak nak dah. Dia tak dengar buah kita
5 tahun selepas 2 tahun selepas pada tu dia datang balik. Artinya kita sentiasa menerima mad'u tadi bila kita melaksanakan dakwah fardiyah. 3 tahun pertama, bila dah 5 tahun, anak berumur 17 tahun, tiba-tiba datang jumpa dengan ustaz. Ustaz kata, bersedialah kahwinkan budak ini. Lalu dia pun kahwinkan anak dia. Dah habis dah tahap penyesalan. Penyesalan di kalangan ibu dan ayah setelah anaknya mengandung. Maka nak tak nak kena kahwin. Jangan banyak alasan. Sebab kita bagi bantu dia dah 3 tahun dah kita bantu untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya bila berlaku yang tu, dia hilang punca, kat kita juga dia mari menghadap untuk mendapat pengesahan. Maka itu antara yang kita nak sebutnya, da'i mesti sabar menghadapi karena mad'u. Dia marah juga kat kita tu. Tapi dalam tempoh 2 tahun dia tu marah, malah jumpa tu kerana kita suruh paksa anak dia supaya kahwinkan anak dia. Akhir-akhir last sekali mari jumpa juga. Ini menunjukkan bahawa kita ada tujuan. Target kita nak bantu untuk selesai masalah. Yang ketiga. Yang keempat, kita nak mengajak kumpulan mad'u ini berada dalam perubahan budaya daripada takat lama kepada yang baru. Paradigma dalam hidup, norma-norma hidup yang baru mesti diterapkan semasa perbincangan dan perjumpaan dengan seorang da'i. Yang kelimanya, kita mesti tingkatkan pengalaman. Apa maksud tingkatkan pengalaman? Daripada 1 bulan ke 1 bulan kita berdepan dengan mad'u, sasaran tadi. Maka setiap sasaran pelbagai masalah, pelbagai masalah, pelbagai pengangai. Maka kita kena tengok. Kumpulan sasar yang sebegini, dalam aktiviti kita yang sedemikian, berapa peratuskah kita rasa ianya boleh diterima oleh kumpulan sasar? Sebab apa? Sebab kita nak tingkatkan pengalaman kita. Kita sentiasa mengubah keadaan penyampaian. Baik. Yang keenamnya, tujuan kita nak eratkan hubungan. Walaupun dia marah sekali-sekala dekat kita, dia tak setuju dengan kita, akhirnya dia akan datang balik, bincang balik untuk mendapat pengesahan dan untuk menunjukkan bahawa sama ada dia silap ataupun kita silap. Yang terakhir sekali, kita sentiasa meneliti balik, membuat penilaian terhadap apa yang kita telah laksanakan bersama dan kumpulan sasar tadi. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena pilih sasaran. Sebab itu Ustaz Bob selalu ingatkan kepada anak-anak yang nak pergi ceramah, kena tanya. Bila dia orang nak jemput, dia kata, tolong datang bagi tazkirah sikit. Kita punya di mana? Kepada siapa? Apakah keperluan mereka? Saya nak sampaikan itu di mana? Dia kata buat di surau. Di surau ni masalah. LCD tak, itu tak ada, ini tak ada. Kita perlu bekal ke tidak? Kalau kita nak menarik, kita bekal. Kalau kuliah itu antara maghrib dengan isyak, cara lain. Tidak perlu kepada yang ini. Cuma berapa tujuan kita pilih sasaran ni sebab kita nak bagi poin. Jangan banyak kita bagi poin kat dia orang. Baik. Pemilihan sasaran. Yang pertamanya kena pasti kesediaan diri pendakwah. Kita kena pasti diri kita ni pada tarikh tersebut dengan tajuk yang diminta itu kita sedia ke tidak. Macam pagi tadi ada satu telefon minta pergi di kawasan mana tahu. Dia tanya bulan Januari ada tak kosong.
Sabak kata kena tengok dulu. Jadi kita pun bila tanya sasaran tu, sasaran dia masyarakat gini. Kebetulan kita sibuk sangat misalnya Januari ni. Dengan nak siapkan laporan ni, maka kita beritahu tidak ada kesediaan. Itu contoh. Yang kita kena beri tumpuan kepada tujuan sebenar pengisian yang nak diberi kepada kumpulan sasar tadi. Contoh yang paling mudah sekali, bila dia kata minta tolong datang bagi kuliah apa? Kuliah maghrib je. Dia kuliah maghrib. Tapi bulan ni bulan berapa? Tujuan untuk apa? Dia kata tak ada, saja-saja. Kita kena hati-hati. Bila dia kata tak ada, saja-saja tu, kita kena hati-hati. Apakah tajuk yang kita rasa orang lain tak pernah beri dekat situ? Nanti kita beri, dia kata 3 minggu lepas mari dah orang ceramah. Tajuk yang hampir sama, kau tu sedap lagi. Sudah. Masyarakat akan buat perbandingan. Sebab itu kita kena tengok kepada kumpulan sasar tadi dan kita tanya tumpuan yang mana. Sebab yang mana yang orang tak bagi lagi. Ataupun yang mana yang saya boleh fokus. Bila kita fokus kepada perkara yang sama, maka kita cuba highlight hal mana kita nak supaya berlakunya perubahan. Mungkin orang tadi pergi ceramah tentang beriman kepada sifat-sifat Allah. Kita pun kebetulan kita nak juga beriman kepada sifat-sifat Allah. Kita tahu dah. Kita buka dalam Google, buka dalam ni, banyak yang kita buka, dia beri secara mendatar. Tapi kita nak sifat Allah yang berkait dengan mutakallim, berbicara. Kita nak Allah yang tu. Bagaimana Allah berbicara? Kita pun hanya mengulas surah Al-Fatihah sahaja. Bukan nak kata orang rasa ada Sebab apa? Sebab sebelum ni orang hanya datang berbicara tentang mutakalliman itu sifat kaunu mutakalliman dan juga mutakalliman sifat ma'aniyah. Maka kita tengok, dia orang ni beri mendata gitu ya. Bila hak ni beri direct untuk beramal dengan satu-satu ayat. Satu-satu surah. Jadi lebih mudah. Baik, yang ketiganya fahami karenah dan kemahuan sasaran. Yang ni kita kena tanya ni. Tanya yang nak jemput kita. Dan masyarakat di situ budaya dia macam mana? Ataupun kita korek dengan kawan-kawan yang ada dekat sana. Memudahkan kita memahami karenah dia dan kita menyampaikan apa yang sesuai dengan kemahuan masyarakat tu. Kita nak pergi cerita kepada masyarakat penoreh getah. Tiba-tiba kita bawa rancangan yang sedia ada pada kita ni ialah masyarakat nelayan. Tak makan jauh. Ataupun kita bawa masyarakat petani, tanam padi. Tak boleh sebab masa berbeza. Orang Norah Getah ni masa berbeza. Norah Getah ni pukul 4.30 pagi dia dah turun dah daripada rumah. Orang bertani pagi tu sejuk lagi. Sibuk dengan nak makan. Pukul 7.30 baru dia pergi tengok duk keliling batah tu. Batah padi. Batah gelung. Lepas tu baru dia turun. Baik. Yang berikutnya ialah mempermudahkan urusan sasaran. Kita pergi untuk memberi satu tazkirah, memberi satu ceramah, memberi satu penghayatan Islam ialah kita nak memudahkan urusan mereka. Dan yang terakhirnya kita memilih jalan penyelesaian yang alternatif. Mudah dia hayati, yang senang, yang dia boleh faham, yang dia boleh amalkan selalu. Dan yang terakhir ialah bagaimana membuka suatu hubungan dengan sasaran supaya penyampaian kita tadi kita boleh memerhatikan, mereka boleh terima penyampaian kita. Itu yang sangat penting bagi pemilihan sasaran. Baik. Bila kita dah cuba ke tengah,
dalam kehidupan masyarakat ataupun kita cuba berada semasa kita nak menyampaikan ceramah, kita dah faham dah, maka apakah isu-isu semasa yang kita rasa menarik mereka untuk mereka terima. Pertama, berkaitan dengan budaya hidup. Ini antara isu-isu yang menarik. Bab makan, bab pergaulan, bab budaya hidup, mengubah sikap semasa sembahyang tadi kita baca Fatihah dalam lalai. Bila dia kita bawa pendekatan Allah ini berbicara, sifat-sifat berbicara, maka kita pun faham bahawa dia boleh mengubah hidup dia dalam sembahyang. Dia berfokus kepada bacaan Fatihah sebagai salah satu rukun yang sangat penting. Baik. Jadi ini budaya hidup. Dan perkara yang boleh kita ketengahkan semasa dalam tajuk-tajuk kita tu, yang kita nak fokus mungkin kepada mentaliti masyarakat. Mentaliti masyarakat dulu begini. Bila berlaku kematian, ramai yang pergi ziarah, beri support supaya tidak serabut hati dengan pemergian. Kemudian hari yang pertama oleh kerana keluarga tu selalu sebelum ni pun sakit, ada gangguan, maka digunakan dengan tahlil, dibuatnya tahlil. Mentaliti masyarakat pada masa itu. Mentaliti masyarakat sekarang, oi, tahlil bid'ah, ini tak betul, ini tak betul. Bila kita pergi kat kampung tu, kita tanya, tahlil boleh buat dah? Tak boleh. Tahlil mana boleh buat, tak betul. Okey. Kita pun hari tu, dia minta kita beri ceramah. Kita pun pergi bawa kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita pun bagi ceramah tentang kelebihan fadilat surah Al-Baqarah. Muka depan sekali. Surah Al-Baqarah tentang fadilat dia. Kita pun baca yang tu. Rasulullah suruh amal yang ni, sahabat ada menceritakan ini. Maka hebatnya ulama menyusun surah Al-Baqarah untuk menghalau syaitan. Dan syaitan 3 hari turut-turut tidak akan datang sekiranya dibaca. Bila kita sebut begitu, barulah masyarakat pun dah dulu orang kata bid'ah. Ulama-ulama asal dulu bawa adanya tahlil. Hak mari ke dia kata bid'ah. Hak sekarang ni pun bila tengok ada kitab tafsir memang ada Nabi suruh pun. Dah maksurah, dia pun suruh baca maksurah. Maksurah tu orang Arab buat lagi panjang. Hak kita pendek je. Jadi kita duduk kalut dengan nak menghabiskan maksurah. Boleh maksurah, tak ada masalah sebab dia waris belaka daripada Rasulullah SAW. Okey. Sudut mentaliti. Ya, media masa, yang ni kita kena hati-hati. Terutama sekali para pelajar. Sebab hari ini dah hilang kepercayaan dah kepada media masa. Sekiranya mereka tidak jujur dalam menggunakan media masa. Apatah lagi dalam media sosial. Media masa kadang-kadangnya fakta yang dibawa adalah tidak betul. Media sosial sebahagiannya boleh menyebabkan berlaku permusuhan, perbalahan. Ini benda-benda yang karut-marut hari ini. Jadi benda-benda beginilah merugikan masa kita dan merugikan. Sebab itu Ustaz Abah minta maaf kalau anak-anak hantar ke WhatsApp kalau tak buka tu kena telefon dulu. Ustaz, saya dah tugasan Ustaz tak buka lagi ke WhatsApp saya. Itu menunjukkan bahawa memang Ustaz Abah tak suka dah. Sebab banyak sangat lah ni. Terutama sekali scammer tu atas benda-benda kadang-kadang menakutkan. Kadang-kadang membodohkan. Baik. Tetapi kita kena tengok apakah sebaran media massa yang boleh dijadikan bahan supaya pengajaran penyampaian kita tu lebih menarik dan bukan bersifat. Itu kita nak. Jangan perkara-perkara yang tidak jelas,
yang menyebabkan fitnah, ini berlaku dalam media massa, media sosial, media elektronik. Mengarut dah hidup hari ini. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, isu semasa berkaitan dengan kepimpinan dan dalam hal berkaitan dengan kuasa pemerintahan. Ini pun satu yang kita perlu hati-hati supaya kita tidak menunjukkan suatu perkara yang negatif, pandangan yang negatif, situasi yang negatif menyebabkan akhirnya kita tidak dihormati. Yang kelima, cengkaman pemikiran barat. Ini pun satu hal supaya nak elak kita daripada berfikir sesuatu yang memuaskan nafsu kepada sesuatu yang hakiki kita berdasarkan fitrah insaniah. Jadi kita jangan terikut-ikut dan kita gunakan dengan apa yang ada berdasarkan kepada fitrah kita. Kalau kita tidak suka orang buat begitu kat kita, maka kita jangan buat begitu kepada orang. Amilin nas, Nabi kata amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Kamu buatlah sesuatu untuk kamu berhubung dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan apa yang kamu suka bila dia bergaul dengan kita. Jangan kamu buat sesuatu yang kamu suka sedangkan kalau orang buat kepada kamu, kamu pun tidak suka. Maka jauhilah sesuatu yang kamu tidak suka orang buat kepada kamu, kamu buat kepada orang. Okey. Yang terakhir sekali ialah ancaman ideologi. Hari ini terlalu banyak sangat ideologi. Masing-masing duk cari kesempatan untuk menonjolkan diri dan masing-masing mencari untuk bertelagah dengan istilah-istilah dalam ideologi. Ideologi ini sesuatu yang mari daripada akal. Islam tidak mari daripada akal. Islam mari daripada wahyu. Maka kita kena berpegang kepada nas-nas dari dalil dan juga berpegang kepada apa yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Okey, perkara yang keempat. Dalam pengisian kita, apa yang perlu kita tekankan? Pertama sekali, pastikan Islam yang kita sampaikan kepada masyarakat dan individu itu sesuatu yang mereka boleh faham, mereka boleh terima dan mereka boleh hayati. Yang keduanya, dihayati secara mencakupi semua aspek kehidupan. Terutamanya kita tunjuk contoh bahawa kita boleh menunjukkan sesuatu perbuatan yang baik untuk mereka. Contoh paling mudah, kita pergi ceramah, kita kata takbir yang diangkat itu tidak betul. Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar mesti tangan begini. Allah mesti ada niat. Yang komplit niat Akbar. Kita mengajarkan. Dan bila kita melakukan, jangan kita kata mana-mana buat Allah. Kadang-kadang Tok Bilal, Tok Imam ni, dia angkat tangan dulu. Baru dia sebut Allahu Akbar. Jadi dia angkat tangan dulu lama, baru bunyi Allahu Akbar. Jangan kita katakan tak betul. Sebab masing-masing mempunyai cara perilaku tersendiri. Mungkin ada yang was-was. Tok Imam pun kadang-kadang ada was-was. Bangun duduk dia. Lepas tu bila dia masuk saja niat tu, Allahu Akbar. Allahu Akbar kadang-kadang. Waktu dia masuk tu. Dia mari zauk dia. Jangan kita katakan itu tak betul. Sebab masing-masing ada problem tersendiri. Baik, yang berikutnya kalau boleh hal-hal yang memerlukan tunjuk ajar dengan praktikal, maka kita kena tunjuk kepada mereka, kepada sasaran tadi berdasarkan amalan. Contohnya pengurusan jenazah. Tak boleh ketah ni, duk kita tak boleh. Kita mesti tunjuk bagaimana cara pelaksanaannya. Dan bila berlaku kematian, kita sendiri kena turun ke liang lahat untuk menunjukkan kepada pengunjung bahawa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik.
Jangan pandai cakap saja. Bila kita kata ustaz, kapur ni tak ada seorang buat pandai ni. Kenapa ustaz buat dah? Kena turun. Maka kita kena. Itulah kehidupan pada masyarakat. Bila dah kita dah turun macam ustaz buat ni, orang dah turun dah lah. Sebab ramai dah generasi. Semasa kita muda-muda dulu, memang kita turun. Cara kita bantalkan dia. Cara kita buka ikatkan dia. Cara kita mengiringkan badan dia. Cara kita letak supaya dia tak terbalik-balik. Cara dalam air macam mana. Hutan dekat umur ustaz tu walaupun tepi patah pada tanah pasir, dia air banyak. Jadi, kaedah tu ada. Baik. Yang keempatnya daripada perkara yang keempat keseluruhan Islam ni adalah mencakupi aspek kehidupan seperti keindahan dan keseronokan. Ada benda yang kita boleh tunjuk kepada mereka sesuatu yang menunjukkan indah. Seronok yang boleh mendorong mereka melakukan amal ibadat. Yang kedua, hal-hal berkaitan dengan ketaatan dan ibadat. Yang ketiga, berkaitan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yang keempat, dasar Islam dan siasah. Kita nak adakan suatu polisi-polisi, peraturan-peraturan. Dia sesuatu itu yang membolehkan mereka ini mampu menghalangi diri mereka untuk melakukan, untuk bertindak. Misalnya kita kata okey, sekarang peraturan berpakaian. Kalau boleh pakaian mesti begini. Semasa nak turun pergi ke tempat khalayak ramai. Itu dasar. Yang ketiga berkaitan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Jangan pandai komen je. Tapi bila orang tanya kalau begini, bagaimana cara penyelesaiannya? Sebab itu orang yang memikul tanggungjawab memimpin masyarakat ni memang sangat berat dan terbeban. Itu hak besar. Kalau dalam universiti pun memang terbeban. Seorang pemimpin yang memegang terbeban. Kadang-kadang marilah beberapa kerana. Jadi kerana ni, kalau orang tak tahan, dia jadi pening gitu je. Kalau orang yang tahan, alah ini dunia je. Orang buat fitnah je apa. Itu je. Yang berikutnya pendidikan dan tarbiyah. Ini sangat penting. Bagaimana kita nak elemen-elemen pendidikan. Yang berikutnya, yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-berapa dah tahu. Kebajikan dan ekonomi. Kan saya mengharapkan kepada anak-anak daripada pengajian dakwah ini, jangan kita fokuskan ibadat semata-mata. Kita sekali-sekala memberi juga pengajaran dalam bentuk kebajikan, dalam bentuk muamalat, bab-bab ekonomi. Yang ke-8-nya berkaitan dengan kehakiman dan juga perundangan. Ini biasa. Kehakiman dan perundangan ini jangan kita anggap bahawa nak panggil hakim. Tidak itu. Contohnya kita cerita tentang hubungan sosial. Jangan sampai berzina. Bagaimana sebab boleh berlaku berzina? Apa hukuman orang berzina? Bagaimana kedudukan orang berzina selepas ni kalau dia nak kahwin? La yankihuha illa zanin aw musyrik. Kalau penzina itu perempuan, maka tidak boleh dikahwinkannya melainkan orang yang sama, lelaki yang sama seperti dia, ataupun seorang yang syirik kepada Allah SWT. Dah ustaz, orang syirik ni tu tak. Maksud syirik tadi, orang yang pernah melanggarkan perintah Allah dengan waktu itu dia faham. Seorang yang berzina ini dia tahu Allah larang benda tu tapi dia buat juga, maka dikala itu, waktu itu, dia telah syirik kepada Allah SWT. Dia pun bertaubat. Maka haji negeri boleh kahwin dengan dia. Ya. Buat buruk, taubat. Buat buruk, taubat. Kemudian, aspek yang juga mencakupi keseluruhan Islam ialah pentadbiran dan pengurusan, aspek pembangunan kepribadian dan juga kepimpinan. Ini semua aspek-aspek yang perlu kita canang dalam dakwah sebagai seorang pendakwah. Dan yang terakhirnya ialah bagaimana kita nak tangani persoalan. Mula-mula kita terima maklumat ataupun kita cuba selidiki maklumat. Kita misalnya anak-anak, misalnya Siti ataupun Amira,
Siti Amira dijemput untuk pergi beri pengisian ceramah kepada masyarakat Felda di Kratom. Nanti pun kata, Masya Allah, masyarakat Felda ni masyarakat yang macam mana? Dulu. Kita cuba kikiskan pandangan. Dulu orang kata masyarakat Felda ialah orang kampung yang tidak ada, yang tak mengaji, maka ditempatkan di kawasan Felda untuk mengusahakan tanah-tanah terbiar yang dibangunkan oleh kerajaan. Orang-orang dulu kata begitu. Kadang-kadang bila sabak dah jadi orang tua, sabak terfikir. Jangan kata begitu. Orang yang dipilih pergi ke Felda dulu adalah orang yang dah ada keluarga, cukup saraan dia, maka dia beri peluang ke Felda. Jangan kata orang yang tak mampu mengaji. Sebab orang kampung, hak duduk di Felda tu ada yang cerdik. Mengaji Quran bagus, nombor satu, boleh bertanam. Tapi tidak ada kemampuan. Satu. Yang keduanya, dia tahu orang masuk universiti, dia tak tahu bagaimana cara nak mohon untuk masuk universiti. Sebab keluarga dia mama duk kampung belakang. Hari tu tak ada lain-lain, internet apa tak ada. Jadi, jangan anggap bahawa tanggapan itu salah dah buat masa sekarang ni. Jadi anak-anak, bila minta orang kata, Amirul, tolong pergi beri kuliah di masyarakat Felda Kratom. Maka kita pun kena bersedia. Tajuk apa ya, apa berita yang perlu kita bawa dan apa bentuk masyarakat sana, bagaimana cara dia berfikir. Hari ni bila kita nak pergi ke sana, kita dah fikir dalam kepala kita. Anak-anak mereka ialah educated. Masalah sangat menakutkan. Jadi kita kena tanya dulu maklumat yang ada dekat sana. Siapa yang nak jemput? Dia pun kata pengarah bahagian hal ehwal wanita Felda Kratom. Dia akan jemput. Kita pun tanya. Siti pun tanya. Saya nak pergi ni. Cuma saya nak tahu sikit maklumat-maklumat, berita-berita yang ada dalam kampung tu, berita menapa yang sensitif, apa yang positifnya, yang baik. Yang saya nak kembangkan ialah yang positif, tak nak sentuh yang sensitif. Salam. Kat rumah lah. Ada kelas lagi ni? Ada kelas. Lepas tu nak jumpa mana Kak? Siapa Ustaz? Lepas kelas tak telefon adik. Okey. Apa dia? Tak tahu lagi tu. 12 ni tak ada musyawarah pula. Mungkin sekitar 12.45. Okey. Kemudian bila kita tanya maklumat, berita, tujuan kita tak nak menyentuh perasaan masyarakat di Felda Kratom tersebut. Atau walaupun benda tu betul berlaku. Lebih-lebih lagi kalau yang ia bersifat fitnah. Macam tadi, berita tadi. Yang duk cerita kata masyarakat Felda ni mari daripada orang tak berapa cerdik. Sabak, bagi Sabak itu 100% tak betul. Sebab kalau orang tak cerdik, dia tidak boleh bangunkan tanah di kawasan pedalaman. Mereka ini pergi, kalau orang tu tak cerdik, dia hanya menunggu saja. Tapi yang ni, dia pergi, dia jaga kawasan rumah dia hidupkan ladang, banyak dia boleh buat. Itu kesungguhan. Sebenarnya mereka adalah orang yang berjiwa tinggi. Baik. Yang keduanya status pembawa berita. Kita kena faham juga. Kalau kita nak baca, kemudian dah diberi satu tajuk kat kita pun buka dalam Google misalnya. Jumpa tajuk. Banyak tajuk. Mari dan yang buat tesis, yang buat jurnal dan sebagainya. Kita pun tengok status pembawa berita. Status ni status apa ni? Oh, ini status penyelidik. Ketepikan. Penyelidik, dia hanya boleh keluarkan berdasarkan kajian rambang, kajian rawak ataupun kajian sampling ataupun berdasarkan kepada
apa yang dia perolehi. Tapi kita ni, bila kita tahu dah maklumat sebenarnya gini sebenarnya. Bila kita tanya kepada mereka yang nak hadir dalam mesyuarat, nak hadir dalam ceramah di masjid akan datang, gini sepatutnya. Tidak seperti mana yang ada tu. Cuma ada sikit-sikit hadiah dapat tu, kita pun ambil sikit-sikit. Sebab apa? Berdasarkan pembawa berita. Yang ketiganya, pemikiran masyarakat. Kita kena tahu. Kita kena tanya juga orang yang menjemput kita tu. Dan macam mana pemikiran masyarakat dekat sini? Dia kata masyarakat sini, orang-orang tua dulu je yang masih berkunjung ke masjid. Orang-orang muda ni agak jauh sikit, dan program kita pun kepada orang muda. Remaja-remaja. Oh, remaja teruk lah. Ada orang muda teruk. Artinya, bagaimana kita nak mengikis pemikiran masyarakat yang jauh daripada Islam supaya dia boleh menerima hakikat Islam. Yang keempatnya, cara dikembangkan. Cara kita nak sampai tu. Tempat yang tak ada CD, kalau kita kata CD lebih menarik sebab kita ada satu-satu gambar, kita nak olah bersama dengan mereka. Kita perlu benda tu. Kemudian kita kena tahu juga peranan komuniti. Kalau komuniti tu komuniti peneroka saja, okey, peneroka. Kalau komuniti peneroka tu sekarang sudah ada pendidik, maka kita kena hati-hati. Sebab di kawasan peneroka sehingga kini, anak-anak mereka sudah ramai menjadi pendidik, menjadi guru dan juga menjadi pegawai kerajaan. Yang kelimanya, yang keenamnya ialah kesediaan mereka menerima. Ini pun satu hal. Jauh manakah kesediaan dia nak terima yang kita? Ataupun kesediaan kita rasa yang kita begini dia akan tolak. Idea kita ajak dia buat kebaikan, dia akan tolak. Kita kena tengok dekat situ. Supaya yang dia tolak itu ataupun apa yang kita nak beri cadangan itu agaknya dia akan tolak, maka kita letak ke tepi dulu. Kalau itu tajuk kita, kemudian cabang-cabang daripada tajuk itu kita kena pilih yang ringkas dan padat. Dan yang terakhirnya ialah pengukuhan dan pengujian. Kita kena sertakan hujah-hujah, kena sertakan pendapat-pendapat ulama. Kalau sekarang ni bila sebut ulama, kita pun sebut kepada buku-buku. Misalnya kita nak cerita ulama mana hak baik, kita pun kata antara ulamanya yang ialah kita ambil lah kitab tadi, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang sungguh bagus orangnya, bagaimana nak membentuk jiwa manusia, nak bawa perubahan kepada manusia. Sifat dia begini, maka dia tulis kitab kitab pula dah. Allah kilat. Kitab kitab Maka kita pun cerita kat dia begini. Dia segagah kat situ. Dia pun kata, ni saya pernah tengok kulit buku ni. Itu antara beberapa perkara yang perlu kita lihat. Kemudian yang terakhir sekali, teknik pendakwah, teknik kita diserahkan bukti yang jelas supaya dia jelas menerimanya. Lepas tu kita pilih masa yang sesuai untuk kita berbicara. Yang ketiganya, kita susun pandangan kita supaya dia senang fahami step by step dan dia boleh hayati. Yang keempatnya, kita lebih suka bersemuka. Kalau boleh secara fardiyah, satu dengan satu, untuk mereka menerima dengan baik. Bersemuka secara dakwah jama'i, apabila mereka segan untuk berkesorangan, mereka perlu dalam bentuk ramai-ramai. Kita dapatkan maklumat lanjut. Ini teknik pendakwah ni, dapatkan maklumat lanjut, sama ada maklumat untuk benda yang kita nak sampai ataupun maklumat berkaitan dengan kumpulan sasar. Yang berikutnya, kita hendaklah menyelia dan memantau. Kalau Ustaz Abuk ni selalu bersama dengan masalah masyarakat ni, lepas bulan ni, bulan depan dia mari lagi, habis tahun, masuk tahun berikutnya, kan dia kata, Ustaz, saya ni 3 tahun lepas, lama dah saya tak jumpa Ustaz kerana PKP. Saya nak jumpa balik. Dia pun sebut nama sekian. Kita kata minta maaf tak ingat ramai telajak ni. Jadi siapa dia pun buat sekian, masalah kenapa. Okey, sekarang ni masalah
gini-gini boleh jumpa. Artinya kita bersedia untuk kita menyelia mereka, membantu mereka dan kita membuat pemantauan terhadap apa yang mereka sedang hadapi, masalah-masalah yang mereka sedang dalam proses untuk mengurangkan risiko dia. Yang terakhir sekali, jadikan ia sebagai satu pedoman. Jadi kita bila kita pergi berdakwah di satu lokasi, jangan kita anggap bahawa selesai itu selesai. Tidak. Ambillah sebagai panduan. Semasa kita beri ceramah kepada mereka, beri kuliah tazkirah kepada sasaran tadi, kita dah nampak ilmu muka dia orang. Kalau dia menarik tu lain, dia dah suka tu lain. Kalau nampak dia duduk main WhatsApp, dia tengok lain, wadah kat kita ya, artinya dia dah tak gemar dengan kita. Kalau kita boleh singkatkan masa. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan jumpa. Sahabat ada urusan lagi dengan fakulti. Kita akan jumpa pada minggu depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal inna du'ana ya karim berahmatika. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Oh sekejap siap nak ambil kehadiran ni. Sekejap. Abang nak ambil kehadiran. Okey, sekejap. Sekejap. Okey, sekejap. 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 Okey, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.